Menunaikan hak-hak dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kalau kita ingat dalam satu hadis di mana antara 3 perkara yang Nabi kata, celakalah kepada kita semua, celakalah sesiapa yang memasuki bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni segala dosanya. Masuk bulan Ramadan tapi kita beramal, kita buat amal, berbagai-bagai amalan, tetapi dalam masa yang sama Allah tak ampunkan dosa kita. Ini golongan yang paling lemah, paling malang sekali. Dan dalam 2 perkara yang lain, sesiapa yang tidak, celakalah sesiapa yang tidak menyebut namaku, mereka tidak berselawat. Satu lagi, sesiapa yang ada kedua ibu bapa tetapi mereka tidak mengambil kesepanan untuk pergi ke syurga dengan adanya bapa tersebut, maka celakalah golongan ini. Tetapi yang saya nak tegaskan di sini ialah celaka bila masuk bulan Ramadan, Allah tak ampuni dosa kita. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan ialah bulan pengampunan. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, masuk saja bulan Ramadan, mereka tak peduli dengan perkara-perkara dunia. Apa yang mereka buat? Tiap hari, tiap malam buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ini saja para sahabat dan para tabi'in. Tapi kita sebagai pengikut golongan salaf, pengikut golongan sahabat, tak berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka dengan memberi tumpuan kepada Al-Quran. Kenapa kita memberi tumpuan kepada Al-Quran? Kerana hanya dalam Al-Quran sahaja ada perkara-perkara tauhid, yakni perkara-perkara untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerusi Al-Quran saja, kita baca Quran, kita faham Al-Quran, dan ketika itu kita nampak di mana akidah kita. Adakah kita tauhid ataupun adakah kita akidah syirik? Pasal kegagalan kita untuk menjadi ahli tauhid ataupun muqabbil dia, kita cenderung kepada kesyirikan, maka Allah tak akan terima segala amalan kita. Allah tak akan ampun segala dosa kita. Pasal akidah kita lari daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tauhid ini ialah tidak ada diajar dalam bentuk lain kecuali dalam kitab Al-Quran saja. Maka atas faktor mempelajari Al-Quran lah maka kita boleh suluh apakah akidah kita sebenarnya. Kegagalan kita memahami Al-Quran menyebabkan akidah kita tak berapa jelas. Maka di sini nak cerita di sini ialah kita perlu tahun ini, bulan Ramadan ini, kita perlu kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Al-Quran, yakni bukan sekadar baca tadarus, tapi kembali kepada Al-Quran ialah menunaikan hak Al-Quran, yakni baca, faham, fikirkan dan beramal dengan Al-Quran. Tetapi bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah kita untuk mendekati Al-Quran dari segi menunaikan hak Al-Quran yang sebenar. Kenapa? Kerana ada satu musuh kita yang nyata akan menyekat kita untuk belajar Al-Quran. Musuh yang nyata ialah syaitan. Dalam ayat Al-Quran, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahu layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesiapa yang tak nak ambil pengajaran daripada Tuhan Ar-Rahman, yakni pada Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan letak seekor syaitan bersama sebagai hukuman. Tak nak faham Quran, tak nak bertadabbur Al-Quran, Allah kata aku akan hukum hambaku dengan menghadiahkan seekor syaitan dengan dia. Ini ayat Al-Quran, tak boleh ragu. Nak ke tak nak, terima ke tak terima, malas mengaji memahami Al-Quran, Allah akan hukum kita dengan nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Syaitan menjadi teman setia kita. Kita bawa dia ke mana-mana. Nak pergi solat, bawa dia. Nak mandi, bawa pergi dia. Nak pergi masjid, bawa dia. Nak pergi pasar, bawa dia. Syaitan menjadi teman setia. Ini parah kita ni. Jadi tugas syaitan ini ialah menghalang kita daripada buat kebaikan.
Nak buat jahat saja. Tak nak solat, nak mengumpat, tak nak puasa. Apa-apa kejahatan, kita tak nak buat. Pasal apa? Dia kawan setia kita membisikkan. Korek ni teman paling setia. Isteri kita pun lagi setia dia ni. Isteri kita pun, nasihat kita tak dengar je. Tapi syaitan ini, kita akan dengar nasihat dia. Maka dia menghalang kita daripada buat kebaikan. Pertama. Yang kedua yang lebih takut lagi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Kita buat kita buat jahat, nampak petunjuk, nampak kebaikan. Ini parah lagi ni. Kita buat jahat, tapi kita rasa, oh tak apa, ada peluang lagi, tahun depan ada puasa lagi, boleh qada kalau kita tinggal solat. Perkara-perkara ini. Kita buat jahat, nampak baik perkara ini. Ini perkara-perkara yang paling-paling teruk. Jadi, kurang daripada kita tak nak belajar memahami Al-Quran, Allah akan letakkan syaitan. Syaitan kita akan menghalang kita daripada berbuat perkara-perkara kebaikan, dan kita buat jahat nampak baik, dan kita malas sangat mengaji Quran, dia akan bertukar ganti. Jadi bila kita malas mengaji Al-Quran, maka kita tak tahu pasal perkara-perkara tauhid, lawan syirik hanya ada dalam Al-Quran. Jadi kegagalan kita nak faham apa itu syirik, apa itu tauhid, menyebabkan kita beramal banyak mana pun Allah tak akan terima amalan kita. Taubat banyak kali macam mana pun Allah tak akan terima taubat kita. Pasal kita bukan ahli tauhid. Jadi kalau kita ahli tauhid, insya-Allah segala amalan-amalan kita Allah akan terima, dan kita digazetkan sebagai ahli syurga. Ahli tauhid saja Allah akan gazetkan kita ahli syurga, pemegang geran syurga. Walaupun jahat mana kita, walaupun kita bunuh orang, walaupun kita berzina, walaupun kita merompak, walaupun kita buat 1000 kejahatan, tapi kita tetap ahli syurga. Kenapa? Kerana kita ahli tauhid. Ini hebat. Tetapi bukan kita nak galakkan kita buat jahat. Paling-paling jahat, paling-paling besar dosa ialah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak anggap ini dosa yang besar. Ini masalah kita. Kita ditipu oleh sejarah, kita ditipu oleh perkara-perkara yang ilmu kita yang tak memberi penekanan kepada tauhid. Kita lebih takut pada dosa-dosa lain. Kita kena ingat, bila kita buat dosa-dosa lain, kita mengumpat, kita bunuh orang, kita berzina, kita buat apa dosa, sampai satu masa kita pasti rasa bersalah. Pasti kita rasa nak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita tahu itu dosa. Tetapi perkara kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, kita tak tahu ianya merupakan dosa. Kita rasa perkara baik, kita rasa perkara benar, dan sampai bila pun kita tak bertaubat, dan bila kita mati, maka Allah akan letakkan kita dalam tidak ada dalam kalam Allah, kalam la ilaha illallah. Maka kita mati dalam kalimah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah minggu-minggu berikut saya akan terangkan apa dia syirik dalam Al-Quran. Nak kaitkan dengan Al-Quran, cuma malam ini mukadimah baru. Nak ceritakan betapa pentingnya syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran pada may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. May yusyrik billah, sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka faqad haramallahu wa alaihil jannah, Allah akan haramkan syurga dengan dia. Tempat dia wa ma'wahun nar, tempat dalam neraka jahanam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, jadi bila kita faham syirik dengan cara memahami Al-Quran, dan bila kita menjadi ahli tauhid, kita tinggalkan perkara-perkara syirik, maka dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan kelebihan kita. Di samping Allah letakkan kita sebagai ahli syurga, maka Allah panggil malaikat untuk mendoakan kita, mendoakan kepada kita. Banyak dalam, saya petik satu ayat Quran, petik satu ayat Al-Quran. Kita ambil surah apa untuk penggalak kita ni. Hari pertama kita puasa, nak menggalakkan kita untuk beramal. Kita tengok apa jadi bila kita menjadi ahli tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu.
allazina yahmiluna al-arsh, malaikat yang memikul arash, dan wa man haulahu yusabbih, dan mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita di sini ya, untuk mensucikan Allah, malaikat pun lagi mensucikan Allah walaupun dia tak ada dosa. Jadi kita sebagai umat dia, maka perlu kita mensuci dengan kita daripada mana? Daripada berzikir. Setiap zikir pagi, zikir petang, ada satu zikir pagi dan zikir petang. Subhanallahi wa bihamdi, 100 pagi, 100 petang. Jadi sini malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, maka malaikat pun selalu mensucikan Allah, dan beriman. Ini tugas malaikat. Jadi bila kita juga beriman, yakni ahli tauhid, maka saya nak cerita di sininya, malaikat-malaikat akan turun. Hari ni lepas asar tadi malaikat dah turun dah. Malaikat dah berbondong-bondong turun untuk apa? Untuk tengok siapa dia ahli tauhid di kalangan kita. Siapa yang tak mensyirikkan Allah. Maka sesiapa yang ahli tauhid, tidak mensyirikkan Allah, maka ketika itu juga malaikat akan berdoa. Semua malaikat di atas arah semua kali akan berdoa. Kita berdoa apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Tuhanku, wasi'ta kulla syai'in, kamu yang menguasai sesuatu, bagilah fulan ini, ya kami bagi rahmat dan ilmu kamu. Apa dia doa dia? Faghfir lillazina tabu, ampunlah dosa orang yang bertaubat ini, wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim, dan jauhi dia daripada azab neraka jahanam. Itu je. Malaikat akan berdoa dengan Allah supaya apa? Supaya taubat kita diterima. Untuk apa? Untuk Allah jauh kita daripada api neraka jahanam. Itu doa yang pertama. Doa yang pertama, malaikat akan cari ahli tauhid dan mendoa. Doa malaikat adalah makbul. Pasal malaikat ini ahli tauhid, malaikat tak buat dosa, maka dia doa. Jadi kita ahli tauhid akan dapat doa daripada malaikat. Doa pertama. Doa yang kedua, Rabbana wa adkhiluhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, dan masuklah mereka ke dalam syurga adni yang Engkau telah janjikan kepada mereka. Wahai Allah, masuklah orang ini ke dalam syurga adni, kebun-kebun syurga, bersama-sama dengan waman solaha min abaihim, bersama-sama orang yang soleh daripada keluarga mereka yang sebelah atas mereka. Malaikat berdoa, mak bapak kita dan semua sekali datuk nenek kita ke atas, semua sekali berdoa. Malaikat doa. Tengok, bila kita ahli tauhid, malaikat akan berdoa kita, bapa kita, atuk kita, semua sekali ke atas. Lepas tu wa azwajib, dan pasangan kita dan sebelah atas juga. Kita, datuk nenek kita, isteri kita, datuk nenek kita, malaikat akan berdoa untuk ahli tauhid. Dua. Yang ketiga, wa dzurriyyatim, dan ke bawah pula, anak, cucu, cicit sekali nanti, semua sekali malaikat akan berdoa. Bila malaikat berdoa, insya-Allah amat makbul. Kita berdoa belum tentu lagi, tapi malaikat berdoa makbul. Innaka antal azizul hakim, innaka anta merupakan al-aziz, maha perkasa dan bijaksana. Dan doa yang ketiga, doa yang ketiga yang akhir, waqihimus sayyiat, dan peliharalah mereka daripada jahat atas dunia ni. Wahai Allah, peliharalah ahli tauhid ini daripada apa? Buat jahat atas dunia. Kita nak buat jahat, malaikat bisik, tak jadi buat jahat. Dan kalau buat jahat juga, malaikat akan bisik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung ahli tauhid, dia nak buat jahat, Allah akan halang dia, Allah akan perintah malaikat untuk halang dia, menimbulkan ilham. Dan yang kedua, kalau kita buat jahat, Allah akan bisikkan, perintah malaikat supaya bisikkan, supaya bertaubat dengan dia. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Bila kita mati nanti, dah kejahatan dah tak ada dah, Allah akan bagi rahmat dengan kita. Wazalika huwal fauzul azim. Dan demikianlah dengan sebab doa-doa malaikat inilah sebenarnya fauzul azim, apa tu, kemenangan yang besar sekali. Bila kita pergi syurga, kita akan, bila pergi akhirat, kita akan pergi syurga untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sesi akan datang kita akan belajar bentuk-bentuk syirik. Ni baru ahli tauhid. Nak jadi ahli syurga, syirik ahli neraka. Kita buat syirik, amalan macam mana pun kita tetap pemegang geran neraka. Ingat situ Maka insya-Allah
sesi seterusnya dan setiap tazkirah 10 minit nanti kita akan bincang kenapa kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita ahli tauhid, rupa-rupanya kita salah sangka sebelum ini. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.